baru rekod. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini saya dan ahli kumpulan saya akan membentangkan mata pelajaran Tamadun Islam dan Tamadun Asia, iaitu kod khususnya ialah MPU 3052. Kami akan membentangkan tentang krisis alam sekitar. Next. Okey, kami terdiri pada 3 orang ahli kumpulan, iaitu yang pertama saya sendiri, Muhammad Luqmanul Hakim, yang kedua ialah Abdul Hafiz, yang ketiga ialah Aziz Ilman. Okey, pertama sekali kita lihat dulu apakah definisi alam sekitar. Alam bermaksud dunia, bumi, segala apa yang dapat di langit ataupun di bumi. Sekitar pula bermaksud tempat ataupun di sekeliling kita. Apa yang ada di sekeliling kita itu ialah dimasukkan dengan sekitar. Okey, perkataan alam sekitar atau dalam bahasa Inggeris disebut environment, iaitu membawa maksud kepada keadaan sekeliling atau lingkungan yang berada di sekeliling kita. Menurut Muhammad Zuhdi, Suku 2022. Baiklah. Menurut Islam pula, environmentalisme pula berasaskan kepada ajaran tauhid atau kefahaman kesatuan yang menggabungkan manusia, alam dan Tuhan. Agama Islam juga menjadikan akhlak sebagai teras utama hubungan antara manusia, alam dan Tuhan. Okay, daripada sini, sebenarnya sebarang masalah ataupun berlakunya pencemaran alam di sekitar ini berpunca daripada kesempurnaan akhlak seseorang manusia itu tersebut. Di samping itu, alam ini juga merupakan tanda yang tersurat dan tersirat atau simbol tentang kebesaran dan kekuasaan Allah. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada isu alam sekitar pada masa kini. Okey, antara isu alam sekitar yang terdapat pada masa kini ialah yang pertama, keadaan alam sekitar kini semakin membimbangkan. Seperti yang kita tahu, semakin banyak pencemaran yang berlaku pada hari ini. Okey, yang kedua ialah pencemaran sering berlaku tanpa henti dan tidak terjangkau di seluruh manyapada di dunia ini. Okey, isu yang ketiga ialah alam sekitar kini menjadi tapak kepada sektor pembangunan, pembinaan dan pembuangan sisa kotor-kotoran. Okey, seperti mana yang kita nampak bukit-bukit, gunung-gunung sekarang sudah semakin tiada kerana ditarah untuk membuat pembangunan ataupun membuat perumahan atau sebagainya. Pembuangan sisa kotor juga kita lihat pada hari ini banyak juga sungai-sungai yang tercemar kerana oleh pihak yang tidak bertanggungjawab membuang sisa secara tidak berhemah dalam sungai. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada definisi pencemaran. Pencemaran di sini boleh dimaksudkan sebagai pencampuran sesuatu benda atau perkara yang tercemar yang masuk ke dalam sesuatu perkara yang positif. Okey, perkara tercemar tersebut akan memberikan kesan-kesan buruk kepada alam sekitar budaya bangsa sekiranya tidak ditangani secara segera. Dalam takrifan lain, menurut Akta Kualiti Alam sekitar 1974 yang menyatakan bahawa pencemaran juga adalah sebarang perubahan sama ada secara langsung ataupun tidak langsung dengan sifat-sifat fizik, kimia, biologi atau radiasi mana-mana bahagian alam sekeliling dengan melepaskan atau mengeluarkan buangan hingga menjejaskan kegunaan yang berfaedah yang menimbulkan sesuatu keadaan bahaya ataupun mungkin berbahaya kepada kesihatan. Okey. Seterusnya saya akan menyerahkan kepada Abdul Hafiz untuk menyambung pembentangan ini. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan mengenai pencemaran semula jadi. Pertama sekali, pencemaran ni ada dua, iaitu pencemaran semula jadi dan pencemaran oleh manusia. Yang pertama kita akan tengok pencemaran semula jadi. Yang pertama ialah tsunami. Tsunami ni berasal daripada perkataan Jepun yang membawa maksud ombak pelabuhan. Nama ini diambil
berdasarkan kekerapan berlakunya ombak pelabuhan ini di Kepulauan Jepun. Tsunami juga boleh didefinisikan sebagai satu ombak lautan yang panjang terbentuk selepas satu jumlah isi padu air yang dipindahkan secara tiba-tiba. Kejadian ini berpunca daripada ketidakstabilan aktiviti di dasar laut. Hal ini terjadi apabila berlakunya pergerakan turun dan naik pelat-pelat laut kesan daripada gempa bumi yang berlaku. Sekarang kita akan lihat isu global yang tentang tsunami ni. Contohnya, tsunami Lautan Hindi yang melanda Asia Selatan dan Afrika Timur pada tahun 2004. Gempa bumi ini berukuran 9.0 skala Richter. Bencana ini terjadi berhampiran Pulau Sumatera Indonesia, iaitu negara jiran Malaysia. Ombak tsunami ini berketinggian 15 meter bersamaan 50 kaki. Ombak tsunami ini juga telah menghanyutkan ramai manusia dan turut menenggelamkan banyak infrastruktur yang paling penting bencana ini telah mengorbankan lebih kurang 2,600 nyawa daripada 12 negara. Antara negara tersebut ialah Indonesia, Sri Lanka, Malaysia, Myanmar dan banyak lagi. Di antara 12 negara itu, Indonesia mencatat jumlah masa yang terkorban seramai 100,000 nyawa dan majoritinya daripada Aceh. Seterusnya kita akan lihat pencemaran semula jadi iaitu gempa bumi. Gempa bumi ini adalah pergerakan mengejut permukaan bumi disebabkan oleh pergerakan bantuan di sepanjang garis sesar atau di atas persepadanan plak tektonik. Walau bagaimanapun, gempa bumi juga boleh disebabkan oleh aktiviti gunung berapi. Jadi semakin besar saiz gempa bumi, semakin besar kemusnahan yang dibawa. Gempa bumi juga merupakan hasil pergerakan plak tektonik, iaitu kerak bumi yang senantiasa bergerak aktif. Kerak bumi berdasarkan teori plak tektonik, iaitu terdapat banyak kerak bumi di lapisan atas bumi yang sentiasa bergerak akibat tekanan daripada kawasan-kawasan mantle, iaitu bahagian dalaman bumi yang sangat panas. Seterusnya isu global gempa bumi ini di negara lain. Pada hari Jumaat 11 Mac 2011 jam 14.46, gempa bumi di luar pesisir Tohoku di Lautan Pasifik, Tohoku iaitu di Jepun, telah berlaku. Ini merupakan gempa tujahan mega dasar laut yang bermagnitud 9.0 skala Richter yang berpunca di luar pesisir pantai Jepun pada pusat gempa yang terletak kira-kira 70 km 43 batu di timur semenanjung Oshika di Tohoku dengan hipusat pada kedalaman sekitar 32 km dalam laut. Jadi inilah gempa bumi yang paling kuat yang diketahui pernah melanda Jepun dan ia juga merupakan salah satu gempa bumi yang terkuat di dunia semenjak bermulanya penyimpanan rekod moden pada tahun 1900. Gempa ini telah mencetuskan ombak tsunami raksasa yang memecahkan ketinggian 40 meter. Wilayah Witake di Tohoku dan melanda sejauh pedalaman 10 km ke pedalaman di kawasan Sendai. Gempa ini telah mengalihkan Pulau Honshu ke arah timur serta mencondongkan bumi pada paksinya sebanyak 10 cm hingga 25 cm. Seterusnya kita akan lihat pencemaran semula jadi daripada letusan gunung berapi. Gunung berapi terbentuk hasil daripada batu-batan cair yang terkumpul di bawah kerak bumi. Keadaan suhu yang sangat panas di bawah kerak bumi menyebabkan batu-batan menjadi cair. Batu-batan cair ini dikenali sebagai magma. Lava daripada letusan gunung berapi pula membawa kepada kemusnahan penempatan dan kerosakan kepada aktiviti manusia. Letusan gunung berapi juga memusnahkan bentuk muka bumi di kawasan itu seperti letusan Gunung Krakatoa di Indonesia pada tahun 1883 yang memusnahkan seluruh pulau itu. Aktiviti gunung berapi juga memusnahkan harta benda serta mengorbankan banyak nyawa manusia. Isu globalnya iaitu terdapat tsunami yang berlaku daripada letusan gunung berapi ini sendiri, iaitu pada 26 Ogos 1883, iaitu selepas letupan dan runtuhan yang berlaku pada Gunung Krakatoa di Indonesia. Kesan daripada letupan itu ialah ombak mencapai ketinggian 135 kaki.
Tsunami ini telah memusnahkan perkampungan dan pekan yang ada di sepanjang pantai Kepulauan Jawa dan Sunda. Tsunami ini turut mengorbankan seramai 417 rakyat di sana. Selanjutnya kita akan lihat kepada pencemaran daripada manusia. Yang pertama ialah pencemaran air. Pencemaran air ini berlaku apabila badan air tercemar. Pencemaran itu mungkin disebabkan oleh serpihan fizikal seperti botol air plastik atau tayar getah atau bahan kimia seperti limpasan yang masuk ke jalan air dari kilang, ladang, bandar, kereta, kemudahan rawatan kumbahan dan pencemaran udara. Pencemaran air berlaku setiap kali pencemaran dibuang ke ekosistem akuatik yang tidak mempunyai kemampuan untuk menyerap atau membuangnya. Antara kesannya adalah menjejaskan kehidupan akuatik, menjejaskan kesihatan manusia dan mengurangkan kadar oksigen di dalam air. Sekarang kita akan lihat isu global pencemaran air yang berlaku di dunia. Walaupun bandar-bandar pesisir utama di negara berpendapatan rendah merupakan sumber pencemaran air sisa yang signifikan, negara berpendapatan tinggi tidak kecuali seperti Amerika Syarikat. Amerika Syarikat saja setiap tahun membuang lebih daripada 1.2 trilion galon effluent termasuk kumbahan mentah yang tidak dirawat, limpasan air ribut dan sisa industri ke saluran air setiap tahun. Antara isu di Malaysia pula, data pada tahun 2016 dan 2017 menunjukkan bahawa kebanyakan kualiti air sungai Malaysia berada di indeks kualiti air kelas 2 dan kelas 3. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan MCO telah membatasi aktiviti perniagaan, pergerakan manusia dan juga aktiviti antropogenik. Penurunan aktiviti manusia secara mendadak telah memberi kesan langsung kepada kualiti air. Beberapa pemerhatian yang dilakukan oleh wartawan akhbar tempatan laporan yang dikeluarkan oleh Departemen Alam Sekitar dan Kementerian Alam Sekitar dan Air telah menunjukkan perubahan positif dalam kualiti air sungai. Seterusnya, pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan satu keadaan yang melibatkan pengenalan sebarang bahan kimia, jirim zarahan atau bahan biologi yang boleh menyebabkan kemudaratan, ketidakselesaan kepada manusia atau organisma hidup lain serta merosakkan alam sekitar apabila ia dibebaskan ke atmosfera. Sebagai contoh, pencemaran udara adalah seperti gas karbon dioksida, sulfur dioksida, klorofluorokarbon, bau-bauan, logam toksik seperti plumbum, tembaga dan sisa radioaktif. Pencemaran udara ini berpunca daripada pelepasan asap kotor oleh industri terus ke udara melalui cerobong asap kilang, kenderaan motor di jalan raya, asap rokok, pembakaran terbuka dan letusan gunung berapi. Antara kesan pencemaran udara ini ialah penipisan lapisan ozon, jerebu, hujan asid dan pemanasan bumi. Pencemaran udara mungkin boleh memberi kesan terhadap kesihatan, keselamatan dan keselesaan manusia ataupun harta benda itu sendiri. Isu global mengenai pencemaran udara ialah Bangladesh dikesan memiliki kualiti udara terburuk manakala sekitar 250 juta penduduk di bahagian utara India akan kehilangan 8 tahun jangka hayat mereka melainkan jika pencemaran berjaya dikawal. Beberapa kajian juga menunjukkan bahawa pendedahan terhadap pencemaran udara adalah kunci utama terhadap risiko COVID-19 dan Greenstone menggesa kerajaan untuk memberi keutamaan terhadap kualiti udara selepas pandemik itu. Isunya di Malaysia pula ialah keadaan darurat telah diumumkan sekali pada tahun 2005 di Pelabuhan Kelang kerana indeks pencemaran udara API melebihi tahap 500. Malaysia sedang bekerjasama dengan pihak berkuasa Indonesia untuk membantu menghalang kebakaran gambut pada masa itu di Indonesia. Jadi Malaysia dan Indonesia bersama-sama dengan anggota komuniti ASEAN yang lain menandatangani perjanjian ASEAN mengenai pencemaran udara rentas sepadan pada tahun 2002 akibat jerebu tahun 1997. Bagaimanapun, Indonesia adalah satu-satunya negara yang tidak meratifikasi perjanjian itu. Sedang perlembagaan pada tahun 2005 dan 2006 telah memaksa Malaysia dan Singapura menekan Indonesia untuk mengesahkannya.
Seterusnya, pencemaran bunyi. Pencemaran bunyi merupakan penghasilan bunyi yang kuat dan bising daripada mesin, haiwan atau manusia yang mengganggu aktiviti atau keseimbangan kehidupan lain. Kebanyakan sumber pencemaran ini berlaku di luar rumah seperti sistem pengangkutan, termasuk bunyi kenderaan, bunyi kapal terbang dan bunyi kereta api. Perancangan bandar yang tidak tersusun telah menimbulkan pencemaran bunyi kerana bangunan, kilang dan kawasan perumahan yang bersebelahan boleh menyebabkan pencemaran bunyi dalam kawasan perumahan. Isu globalnya mengenai pencemaran bunyi ialah dalam tempoh April 2008 hingga 2019, Majlis Dewan UK menerima 315,838 aduan berkaitan pencemaran bunyi dari kediaman persendirian. Ini menyebabkan pegawai kesihatan persekitaran di seluruh UK mengeluarkan 8,669 notis pengurangan bunyi atau sebutan di bawah syarat atau tingkah laku antisosial. Majlis Dewan Bandar Westminster telah menerima aduan tertinggi bagi setiap seorang penduduk berbanding daerah lain di UK dengan 9,814 aduan mengenai bunyi yang bersamaan dengan 42.32 aduan setiap 1,000 penduduk. Jadi pencemaran bunyi ini memberi kesan kepada penduduk-penduduk di United Kingdom. Isunya di Malaysia pula, pada tahun 2017 saja, Jabatan Alam Sekitar menerima 132 aduan mengenai pencemaran bunyi menunjukkan tahap kesedaran masyarakat Malaysia ni mengenai permasalahan kebisingan yang semakin meningkat. Pencemaran bunyi memberi kesan negatif kepada manusia terutama di kawasan bandar. Bunyi melebihi 85 dB berulang kali dalam masa 8 jam sehari dalam tempoh jangka masa yang panjang berupaya menyebabkan kehilangan pendengaran secara sementara atau kekal. Sebenarnya saya serahkan kepada Saudara Haji untuk menerangkan slide yang seterusnya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lihat pula kesan krisis alam sekitar kepada sosio budaya masyarakat dan negara. Baik, kita lihat dahulu yang pertama iaitu kesan kepada sosio budaya. Yang pertama sekali ialah pencemaran telah menyebabkan aktiviti seharian terganggu. Seperti mana kita tahu, aktiviti seharian kita ialah makan, minum, macam-macam lah, pergi kerja dan sebagainya. Jadi apabila berlakunya pencemaran ni seperti air kotor, jerebu, memang akan membantukkan semua aktiviti seharian kita. Itu yang pertama. Yang kedua ialah membawa kepada penyakit berbahaya. Pencemaran bukan sahaja mengganggu kita punya persekitaran dan sebagainya, tetapi yang paling merisaukan lagi ialah akan menyebabkan penyakit berbahaya seperti kencing tikus. Yang di mana kita tahu apabila orang buang sampah merata-rata akan ada tikus di situ, dan apabila hujan dan air mengalir, maka mengalir sekali lah kencing tikus itu. Maka itu satu benda yang sangat bahaya. Yang ketiga ialah aktiviti kebudayaan seperti perayaan, rumah terbuka dan sebagainya tidak dapat dijalankan disebabkan pencemaran-pencemaran yang berlaku. Yang paling jelas kalau kita lihat kat Malaysia ni ialah jerebu. Dan bukan itu saja, kalau kita tengok dalam sosial budaya dan masyarakat ini, cara hidup masyarakat memang berubah sekiranya pencemaran berlaku. Seperti akta darurat yang telah dikeluarkan dalam negara kita pada tahun 2005 apabila indeks pencemaran udara telah mencapai tahap ke-500, dan pada waktu tu semua manusia ataupun semua rakyat Malaysia terpaksa duduk di rumah. Dan yang paling yang dikenali sangat sekarang ni ialah penjarakan fizikal dan sosial berlaku akibat pencemaran juga sebenarnya, iaitu daripada haiwan-haiwan tidak bersih, pasal tidak bersih seperti H1N1, COVID-19 sekarang ni juga disebabkan oleh pencemaran. Baik, kita lihat pada slide yang seterusnya. Seterusnya kita lihat kepada kesan krisis alam sekitar kepada negara. Yang pertama sekali, memang sangat menjejaskan imej negara seperti mana yang kita tahu di negara India, di Bangladesh, Sri Lanka, di mana tahap pencemaran kat sana memang sangat tinggi. Dan seluruh dunia mengenali perkara itu sehingga menyebabkan negara-negara tersebut kurang mendapat pelancong. Sebab itu terjadinya sektor pelancongan terjejas. Seperti mana yang kita tahu, negara seperti Switzerland,
New Zealand dan sebagainya, kita tahu negara tersebut memang sangat bersih. Tambahan pula Jepun, di mana sekiranya membuang sampah merata-rata, rakyat mereka akan dikenakan denda. Jadi disebabkan negara tersebut bersihlah, ramai pelancong yang datang. So sekiranya kita tidak menjaga kita tidak menjaga alam sekitar kita dan membuat pencemaran, berkemungkinan negara kita juga akan menjejaskan sektor pelancongan tersebut. Okey, itulah kesan krisis alam sekitar kepada sosial budaya masyarakat dan negara. Seterusnya, baik, secara kesimpulannya pembentangan kami pada hari ini ialah alam sekitar merupakan elemen utama dalam pembentukan sesebuah tamadun bagi mewujudkan sebuah kehidupan yang baik. So, seperti mana yang kita tahu, alam sekitar ni merupakan kunci yang paling utama. Sebab apa? Menurut pendapat Di Silva dan Sama, alam sekitar merupakan komponen utama kepada pembangunan mampan selain daripada aspek ekonomi dan sosial. Jadi satu negara tersebut tidak hanya perlu memfokuskan kepada ekonomi dan sosial semata-mata, tapi fokus juga kepada alam sekitar, kerana ia akan memberikan kesan yang besar sekiranya kita tidak cakna akan perkara tersebut. Jadi itulah kesimpulannya pada hari ini. Jadi slide seterusnya. Dan inilah rujukan yang kami ambil sepanjang kami membuat pembentangan tersebut. Dan itu sahaja daripada kumpulan kami, iaitu saya sendiri, Abdul Hafiz dan saudara Lokman. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.